Assalamualaikum, selamat petang. Apa kabar semua? Hari ini kita buat live pada hari Ahad ya. Minggu lalu kita adakan hari Khamis dan minggu lalu sambutannya agak baik dan viewers pun ramai. Dan sudah tentulah kita gembira kerana ramai sudah yang ingin bersama kita sembang-sembang ya. Minggu ini saya pilih hari Minggu ya, kebetulan saya agak free hari ini. Kecuali malam nanti ada program lagi, ada program. Tapi hari ini agak free dan saya adakan FB live lah ya. Okay. Kemarin kita di Kota Blod ya. Satu program yang amat baik, iaitu program MOVAC, program mobilisasi vaksin community. Kita telah diadakan di Kuala Abai dan sambutan agak hebat. 1,350 orang telah divaksinkan, yang memang di luar jangka. Dan saya amat terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya pihak sekolah SK Kuala Abai diketuai oleh guru besarnya Saudara Hadi Sain dan kaki tangannya. Begitu juga frontliners yang lain dan sukarelawan yang ramai terlibat, dan saya nampak ya satu program yang sukses. Hari ini saya telah menghubungi pegawai perubatan Kota Blod, Dr. Primus, kerana saya ingin perhebatkan program seperti ini. Saya minta jasa baik doktor kalau boleh diadakan di Kota Blod lagi di dua kawasan. Satu di kawasan Ambong ya. Kalau boleh diadakan di Ambong, ia boleh meliputi kawasan sekitarnya dari Peturu, Kelawat dan lain-lain tempat lagi. Lepas itu juga saya cadangkan kalau boleh diadakan di kawasan Semirai. Ini untuk membolehkan mereka di Lingkodon, Saduk-Saduk dan kampung sekitar kawasan tersebut dapat juga menyertai, dan ataupun daripada kampung-kampung yang lain. Kerana program seperti ini kita akan dekati ya mereka, dan kadang-kadang kalau dulu kita akan adakan di pusat vaksin di Dewan Masyarakat Kota Blod saja, sambutan pun baik. Tapi apabila kita turun ke bawah, nampaknya lebih ramai lagi dan kaedah pendaftarannya lebih baik, di mana kita tidak daftar melalui MySejahtera saja. Kita daftar melalui pemimpin tempatan seperti ketua kampung, JKPP dan lain-lain lagi. Dan ada juga yang walk-in ya. Ada juga walk-in. Kita punya masalah ialah sudah tentulah yang penting sekarang ini kita kena ada bekalan vaksin yang mencukupi ya. Karena kadang-kadang apabila mereka sudah mengadakan pusat tersebut di sesuatu tempat, mereka sudah tentulah ada angka-angka tertentu telah ditetapkan. Kerana kita harus terima hakikat vaksin ini bukan saja untuk di Kota Blod tetapi juga untuk daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah setelah kita bersuara, semua pihak bersuara, kerajaan pusat telah pun berjanji untuk menentukan bekalan vaksin yang mencukupi di Sabah. Dan saya di Kota Blod, khususnya kawasan saya di kawasan Usukan, target saya ialah menjelang Oktober sekurang-kurang kita boleh mencapai target 80% telah divaksinkan. Dan ketika ini di Kota Blod berdasarkan maklumat sudah 35% penduduk divaksinkan, dan saya jangka hujung Ogos mungkin kita akan mencapai melebihi 50% sudah. So kita kena kerja sungguh-sungguh dan kita kena libatkan semua pihak, dan masyarakat pula harus alu-alukan ya, alu-alukan. Dan saya harap kerana kita ingin keluar daripada suasana COVID ini, dan tidak ada cara yang lain ialah dengan menentukan agar seramai mungkin penduduk kita divaksinkan ya. Kalau kita tengok di Sabah pada hari ini 1 bulan Ogos, angkanya ialah 1,200 ya, dan di Kota Blod 15. Angka ini kita tidak heran ya, kadang turun naik. Jangan kita risau sangat ya. Kerana angka ini oleh sebab COVID ini sudah dalam community ya. Dan apabila ada mass testing, maka ramai yang mungkin kena positif.
Tapi ini tidak berarti keadaan tidak terkawal ya. Kita tengok di Labuan, di Pulau Labuan. Apabila vaksin itu diperhebatkan, akhirnya sekarang di Labuan itu hanya kurang 5 orang saja yang positif. Dan kalaupun ada yang telah divaksinkan positif, ia hanya sekadar sampai stage 1 dan stage 2 saja, tidak lebih daripada itu. Kalau saya baca surat khabar pada hari ini, Selangor, dulu ramai di Selangor, tapi oleh kerana vaksinnya begitu hebat sekali, di mana program untuk vaksin masyarakat banyak, dan diramalkan dalam pertengahan Ogos ini dia akan turun angka-angkanya. So vaksin ini satu solusi yang boleh menentukan keadaan itu terkawal. Ini memerlukan kerjasama semua pihak. Jadi saya sebagai adun di kawasan Usukan ingin menentukan mendapat sokongan padu daripada masyarakat di Usukan ya, untuk kita jayakan program ini. Dia program MOVAC namanya, program mobilisasi vaksin community. Kita libatkan semua pihak. Kalau di Kuala Lumpur itu saya gembira dengar kemarin bercerita dengan frontliners, bercerita dengan orang kampung, mereka alu-alukan. Walaupun kalau kita tengok banyak macam-macam di viral yang anti-vaksin, ada juga kumpulan anti-vaksin ini yang tidak ramai, tapi kadang-kadang macam-macam isu yang mereka bangkitkan. Tapi terbukti apabila kita ke bawah memberi maklumat, maka ia dialu-alukan oleh masyarakat setempat. Itulah saya dan kawan-kawan yang lain telah bersuara agar pastikan bekalan mencukupi. Dan pada bulan Ogos ini juga sudah tentulah seperti mana yang telah kita baca surat khabar, di mana juga vaksin juga boleh diperolehi di klinik-klinik swasta, tetapi ia dibayarlah. Ada yang kadang-kadang ada mereka yang ada kemampuan yang kelangkabut, mereka mau membuat suntikan itu di klinik-klinik, tapi pada dahulu belum disediakan. Jadi kerajaan pun mesti telah diumumkan bahawa mereka akan berbuat demikian. Ini satu berita yang baik bagi kita di Sabah ya. Okay. Alright, kita cuba tengok mana-mana soalan yang boleh kita bincang bersama ya. Tadi ada soalan yang telah bertanya pada saya mengenai di kawasan Siasai Dundor. Dia kena PKP D balik ya. Jadi dia tanya mengenai dengan bekalan makanan. InsyaAllah saya akan hubung pejabat daerah mengenai perkara tersebut ya. Okey. Apa khabar saudara Semara, di mana ni dinilai? Moga sihat sejahtera. 35% di Kota Belud 35% pada ketika ini. Dan alhamdulillah sambutan amat. Kemarin bukan saja di kawasan Usukan, di Pintasan, di Dudar juga diadakan. Dan banyak tempat telah dibuat program MOVAC ini dan mendapat sambutan. Dan kita akan perhebatkan lagi lah. Tapi ya bukannya mudah ya, ia kena logistik. Banyak orang tidak faham, kita di Sabah ni bukannya seperti di Selangor ataupun di Negeri Sembilan. Konsep kita luas untuk menyediakan logistik itu bukannya mudah ya. Kerana kawasan kemarin ada juga komplain dia kata panas Datuk, kenakan banyak kemah lagi lain kali. So kita ambil kira komen-komen yang telah disampaikan untuk memperbaiki suasana pusat tersebut. Kemarin juga kita sediakan makanan, minuman, bahan-bahan yang tertentu daripada NGO ya, untuk kita pastikan bahawa bukan sekadar kita ke situ untuk divaksinkan, kita juga sediakan makanan, minuman untuk mereka yang berkunjung ke situ ya. Encik Sinsom, apa khabar? Di mana? Sinsom di mana nih? Di kampung. John Marigil, apa kabar? Ya. Ya, saudara Nurlaisan, terima berjaya ya. Saya amat gembira dengan guru besarnya saudara Hadi dan kawan-kawannya yang telah memberi kerjasama sepenuhnya. Bukan saja membantu sekadar berada di situ, tapi mereka telah membuatkan persiapan lebih awal ya, menyediakan logistiknya, pendaftarannya, macam-macam kerja. Dan dia semuanya sukarela ya, kerana kita committed. Kita ingin balik hidup kita ni seperti biasa. Dan kita mau keluar, kita sudah boring, sudah bosan dalam keadaan ini.
maka kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita kena jaga diri kita. Kita kena pastikan kita dapat divaksinkan. Mana-mana yang belum lagi, kita cari mereka. Daftar untuk kita divaksinkan, ya. Parit, nak banjir di kawasan Kristen. Ya, saya soal banjir ni saya pun kemarin tengok sudah jalan di Lebak Moyo, selalu biasanya di situ banjir, sudah ditinggikan, ya, jalan tersebut. Dulu kita selalu bising di situ. Alhamdulillah kerjaan telah respons. Nampaknya jalan itu akan dinaikkan agar boleh menentukan kawasan itu tidak banjir. Begitu juga sekarang soal pasir. Kita pun telah finalize-nya dan kita akan mula bekerja sudah untuk menentukan agar laluan Sungai Kedamaian itu, dan khususnya yang di Muara Kuala Abai itu dapat kita selesaikan. Dan Kerajaan Persekutuan telah juga menyediakan peruntukan kurang lebih 10 juta untuk permulaan, dan mereka akan panggil tender, ya, proses tender untuk melantik kontraktor untuk melaksanakannya. Ini masalah saudara hitam putih. Masalahnya bagus daftar. Ya, dia bukan program walk-in, ya. Karena kita masalahnya bekalan vaksin itu tidak mencukupi. Jadi kalau kita walk-in nanti, walaupun kita boleh daftar, tetapi tidak ada bekalannya. Itu sebabnya kita belum lagi berbuat demikian. Kita lebih ingin daftar dulu, lepas itu nanti baru kita maklumkan pihak hospital untuk menentukan berapa ramai yang didaftar, supaya mereka dapat sediakan. Seperti yang saya katakan, ya bukan di kawasan situ saja, kawasan-kawasan lain juga ada pusat mobilisasi seperti ini. So, kita ingin keseluruhan Kota Belud itu kalau boleh 80% lah pada bulan Oktober. Itu target kita, ya. InsyaAllah kita kena kerjasama. Waalaikumsalam, Cikgu Hairi, apa kabar? Ya. Jasmi di mana nih? Bila Saudara Jasmi mau masak untuk saya nih, masakan Thailand nih, saya menunggu nih. Saudara, kalau 80% mungkin, kalau Ogos belum lagi lah. Kita target Oktober, kalau lambat pun November. Tapi saya ingat Ogos ni kita akan melebihi 50% sudah, insyaAllah. Ya, saudara sistem memang kita nanti, ya, kita ada satu vaksin tu, CanSino. Dia satu dos saja, ya. Jadi Kerajaan Negeri akan dibekalkan lebih 1 juta di Sabah. CanSino ni 1 kali saja, 1 dos, tidak lagi 2 kali. So, Ketua Menteri telah bersetuju agar kita beri perhatian, ya. Kemarin pun saya berkesempatan, oleh kerana khazanah telah diberi mandat, ya, oleh syarikat tersebut untuk mengidarkannya di Sabah ini. Dan kita akan ada bekalan nanti, insyaAllah mula September kalau saya tidak silap. Dia satu dos saja. So, ini sesuai untuk di luar bandar, kerana mereka tidak payah balik 2 kali. Sekali saja. Sekali dos saja. Dan insyaAllah kita akan laksanakan di Sabah. Dan kita telah dijanjikan lebih 1 juta, ya. Dalam pengumuman yang berhormat KJ, beliau telah mengatakan beliau ingin pastikan bekalan yang mencukupi untuk di Sabah, dan vaksin CanSino ni, Can ini dia Canada dengan China, apa ni? Itulah namanya Canada, CanSino. Dia sesuai tempat kita, kerana kita ini luar bandar. Kadang-kadang orang ni malas 2 kali, dia mau sekali saja. Jadi kalau dia sekali saja, maka mudah. Dan di Sabah insyaAllah akan dilaksanakan. Selamat kemuap, Saudara Ismail Igis. Rentas desa ni, kita harap saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Menteri tidak bertanggungjawabkan, mereka akan ada dasar baru, ya. Kita tunggu nanti apa pengumumannya. Polisi baru dalam hal ini, ya. Okey. Ini saudara PPM saya, Saudara Amran, telah mengatakan bahawa agian bakul diadakan di Dundau dan disambung, ya. Okey. Ya, kita akan cadang. Saya ada bercakap dengan Dr. Primus tadi. Saya cadangkan diusukan ini di Ambung dan juga di Sembirai, ya. Waalaikumsalam Tuan Dalan. Kemarin pun terjumpa di sana.
Sudah vaksin ya? Semalam okey. Sudah vaksin sihat kah? Jangan pening-pening ya. Okey. Masak asam pedas ikan tenggiri. Hebat, hebat, hebat. InsyaAllah saya akan datang. Lepaslah kalau kita boleh lintas daerah ya, Jasmi. Ayam yang masak apa? Yang Thailand tu? Apa nama dia tu? Ayam apa dia? Yang ada daun apa dia? Kabar tu? Hari ini tadi kawan kita yang pernah bekerja di apa? Jepun. Ada membekalkan kita. Apa nama dia tu? Tokoyaki. Tokoyaki ya. Ini anak-anak muda yang mau bisnes online, kita support. Kita anak-anak kita ada kebolehan ya, masakan Jepun lagi. Jadi hari ini dia ada bekal kami di sinilah. Kita kalau okey nanti kita bawa ke Kota Belud ya. Alright. Sesuai Kendu Kuala Abai sebagai tapak untuk. Ya, saya setuju tu Syanom. Saya nampak Kuala Abai banyak potensi ya. Dan satu berita baik untuk orang Kuala Abai, dalam mesyuarat LUC yang baru lalu, saya hadir, di mana kita telah bersetuju agar grazing reserve Kuala Abai ditukar ke kampung reserve. Sudah dipersetujui. Pemegang amanah dan ketua kampung anda tanda tangani. Setelah kita tukar ke kampung reserve, kita akan tengok nanti. Mana yang sesuai untuk dikeluarkan grant, kita akan keluarkan. Ini adalah satu perjuangan lama orang Kuala Abai. Dan saya tengok di Kuala Abai itu oleh kerana jambatan baru di situ, Penbonyo di situ nanti sesuai. Saya setuju kita akan kenal pasti kawasan sesuai untuk menjajah. Dan lain kali saya ingat di situ boleh kawasan kalau kita boleh ya, macam kita boleh pusatkan macam bakar ikan ya. Kita macam kalau ada di tempat-tempat di KL ada kawasan-kawasan gerai-gerai bakar ikan. Itu mungkin boleh difikir di kawasan Kuala Abai ya. Waalaikumsalam saudara Madra, apa kabar? Semoga sihat sejahtera ya. Okay, kita tengok mana saya pelan-pelan yang mau tengok mana soalan ni. Okey, ada belakang ni ada. Okey. Ya, insya-Allah kita di Kinabalu Bravo kita semua Ketua Menteri, Datuk Seri Masiri Manjun dan kawan-kawan lain bersuara dalam hal ini ya. Ya. Waalaikumsalam Akai Seka Khai. Macam nama tu cantik kan? Reply untuk Sinzen. Wow. Okay. Alright. Ya, jadi apa ni? Saya sebenarnya saya katakan saya mau keluar cepat di Kota Belud ni. Jadi kita mau keluar dari COVID ini. Itulah saya memang memberi fokus kepada soal vaksinisasi ini. Dan tetapi saya juga ingin terangkan, kalau kita sudah divaksin jangan pula lupa SOP tu. Itu masih berterusan ya. Jangan nanti kita kata sudah vaksin ke sana ke sini tidak tutup lagi muka, tidak pakai face mask, tidak ada lagi penjarakan sosial. Bukan begitu maksudnya. SOP itu kita kena disiplinkan diri kita. Itu sudah akan jadi satu sebahagian daripada budaya hidup kita. Jadi kita kena terikat dengan SOP ya. Nasir Rahim, wow, handsome. Apa kabar Nasir? Kirim salam sama Tuan Haji Rik. Ada kata Tuan Haji Rik? Ada ya? Tuan Haji Rik, di mana kau ni? Alright. Macam mana sekarang sudah boleh berbasikal? Saya tengok macam mana. Tadi pagi-pagi saya pergi keluar awal. Ramai orang berbasikal sudah ni. Di KK ni. Di Kota Belud ramai juga peminat. Dan saya telah janji kepada klub basikal Kulambai. Kita akan adakan nanti. Harap boleh ya. Sekarang belum boleh lagi. Kalau boleh, kita mau kita naik basikal bersama-sama dari Tuaran ke Kota Belud. Kami pernah buat dahulu. Bukan senang tu. Bukit dekat Tenggilan tu, Kelawat tu. Tapi kita mau buat. Kalau ada cikgu Dulaib, jangan lupa ya kalau sudah diizinkan. Kita mau naik basikal dari Tuaran ke Kota Belud. Ya. Dan saya juga ada perancangan dengan beberapa kawan di kawasan Kedamaian. Banyak tempat yang sesuai untuk naik basikal di situ. Kita ingin promote sukan basikal ini di Kota Belud. Waalaikumsalam Tuan Sufian Milon, apa kabar? Rindu saya sama Tuan Sufian. Khairul pun mencari.
Abdul Qayyum. Banyak pipeline bocor di jalan masuk menuju kampung Semiraya. Okey, saya ambil maklum ni. Tolong pegawai saya nanti yang ada kena ambil maklum ya. Alright. Jalan masuk kampung masjid. Dari mana tu? Yang dari rumah Cikgu Ridi tu? Nanti saya tengok ya. Okey. Fazil. Jangan Elvita, jangan langgar tu. Kena ikut tu. Kita ada perencanaan, tapi sekarang ni keadaan COVID ni banyak yang terkendala sedikit kita punya perencanaan ini ya. Antara dulu saya katakan kita akan perhebatkan kita punya SSK Center, tapi sekarang ni kita dah terkenal pasti tempatnya, construction tidak boleh dimulakan. Jadi ada sedikit terkendala, tapi insyaAllah kita akan lakukan. Lorong berbasikal, kerajaan ada bersetuju ya di kawasan Sangkir. Di kampung Sangkir itu disediakan lorong berbasikal. Di situ cantik ya pemandangannya. Dan saya difahamkan kerajaan akan berbelanja 500,000 untuk tujuan tersebut. Nasir sudah naik ada basikal sudah kan Nasir? Macam on saja nih. Wan Safi, selamat berhujung minggu. Besok sibuk semua ya, hari Isnin ya, sibuk. Ya. Alright. Minum dulu nih ya. Minum Pak kita, sembang-sembang. Apa kabar Yusuf Haji Santil? Sehat? Osman Ling. Wow, apa kabar Osman? Di mana kau nih? Ya. Ya, Farud dulu kita di Labuan. Kita orang Labuan ya? Saudara Farud, ya kami dulu naik basikal di Pulau Labuan, keliling Pulau Labuan. Best. Mudah-mudahan kita dapat lagi macam tu ya. Macam mana Labuan sekarang? Saya dengar sudah baik. Sudah kurang 5 orang saja yang ada positif. Kerana vaksin hebat di situ. Dan kita di Sabah mau ikut kaedah itu. Kalau ada tempat itu sudah banyak positif, masuk vaksin di situ. Itu yang dibuat sekarang di Dundau tu kan. Dan terus ke situ vaksin. Di Labuan saya tengok kalau ada tempat itu ada kena masuk. Attack terus kawasan itu supaya dia tidak merebak. Kadang-kadang apa yang masalahnya mereka keluar dari kawasan orang ni. Ini yang masalahnya. Lock 1 Sufyan. Wow, janganlah lock Sufyan. Muhammad Azari Meng. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, Datuk Ajar dia satu hari 30 kilometer dia tu. Dia naik basikal. Haji Rik sudah masuk ya. Okey. Haji Rik dia main tenis ini. Jarang-jarang orang ketemu main tenis. Saya rasa dari Kulambai hanya Haji Rik saja yang mewakili Pulau Kulambai ini. Main tenis. Hebat. Ada tengok badminton? Kita dapat bergu tu. Ada tengok? Kita dapat bergu. Alhamdulillah. Dia dapat berapa? Kalau kita menang 100,000 tu. Kalau gangsa 100,000, pension tiap-tiap bulan 2,000. Tapi single kita kalah. Di mana set pertama kita hebat, kedua, ketiga macam kurang sikit lah. Itu masalah ya. Di Sabah ya, saya tidak nampak ada perubahan. Kita di Sabah ingin fokus untuk membangun Sabah. Dan kita menyokong penuh kerajaan GRS dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Azizi. Saya tidak nampak ada perubahan ya. Kalau rakyat ingin buat perubahan, kalau tidak bersetuju dengan kita, sudah sampai masanya nanti pilihan raya umum, kita beri bersaing. Setelah lepas pilihan raya, kita bersatu semula, fokus kepada kerja-kerja kita untuk membangun Sabah. Kita harus selesaikan politik perbezaan ini apabila sampai masanya. Ketika ini rakyat bosan ya kalau orang politik ini asik gaduh politik saja. Sedangkan masalah depan kita ini ialah banyak orang hilang pekerjaan. Ada yang bunuh diri. Desakan hidup. Itulah kadang ini kalau ada kawan-kawan kita yang lama tidak berjumpa dengan kita, kita tolong menolong ya, call orang. Saya hari-hari ada kawan-kawan lama tidak berhubung, saya message apa kabar. Kita tidak tahu, mungkin mereka susah. Ada hilang pekerjaan. Dulu gaji harian ada, sekarang tidak ada gaji harian. Dulu bekerja di hotel, bekerja di kilang tutup. So mereka tidak ada kerja. So kita mau pastikan nanti
bagaimana bukan sekadar keluar daripada COVID ini, bagaimana kita ada perencanaan ekonomi untuk mewujudkan semula peluang-peluang kerja, peluang-peluang ekonomi untuk rakyat. Itu sepatutnya menjadi fokus orang-orang politik ini, bukan nasib berebut-rebut jawatan saja.